satu kumpulan tentera Islam yang dipanggil sebagai Murabitun. So Murabitun ni adalah satu gelaran yang pernah diberikan kepada satu kumpulan tentera Islam yang sangat kuat di Maghribi ketika itu, yang memang tidak pernah kalah dalam perang. So mereka ini menjadi satu kebanggaan lah bagi tentera Islam untuk memberikan satu ancaman kepada musuh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Khalid bin Jimat dari Palestine Center of Excellence. Hari ini saya nak kongsikan tentang siapakah Murabitun dan Murabitat Al-Aqsa. Sebelum kita pergi jauh, saya nak bawa kita untuk lihat apa sebenarnya maksud Murabitun dan Murabitat. Dia berasal daripada perkataan ribat. Ribat maksudnya adalah pertahanan ataupun kemah-kemah yang dibina di sempadan sesuatu kawasan wilayah untuk mempertahankan wilayah tersebut. So itu asal perkataan ribat lah. Saya pertama kali dengar belajar perkataan ini ketika belajar tentang sejarah Islam di Andalus. Ketika saya belajar tentang sejarah Islam di Andalus ni, ada satu peristiwa di mana ketika kerajaan Islam di Andalus tu menjadi lemah dan terpecah-pecah, dan berlaku satu keadaan di mana tentera Kristian di Spain ketika itu nak menceroboh masuk ke wilayah Islam. Dan pemerintah Islam di wilayah tersebut ketika itu, dalam erti untuk mempertahankan wilayah Islam tersebut, telah memberi amaran kepada tentera Kristian tersebut bahawa kalau mereka menyerang, beliau akan memanggil satu kumpulan tentera Islam yang dipanggil sebagai Murabitun. So Murabitun ni adalah satu gelaran yang pernah diberikan kepada satu kumpulan tentera Islam yang sangat kuat di Maghribi ketika itu, yang memang tidak pernah kalah dalam perang. So mereka ini menjadi satu kebanggaan lah bagi tentera Islam untuk memberikan satu ancaman kepada musuh Islam. So hari ini yang saya nak cerita asalnya adalah siapakah Murabitun dan Murabitat Al-Aqsa. Kalau kita melihat tentang perkembangan yang berlaku di Masjid Al-Aqsa, kita faham bahawa Masjid Al-Aqsa telah dijajah oleh Israel sejak tahun 1967. Satu peristiwa yang berlaku pada zaman itu tersebut, di mana berlaku perang antara orang Arab dengan orang Israel yang menyebabkan Masjid Al-Aqsa jatuh ke tangan Israel. Jadi sejak itu Masjid Al-Aqsa berada dalam keadaan yang bahayalah, sebab tidak ada tentera Islam ataupun orang Islam yang menjaga masjid tersebut daripada diceroboh. Cuma selepas perang tersebut, sebab sebelum berlaku perang, Masjid Al-Aqsa berada di bawah perlindungan Jordan, kerajaan Hashimid Jordan. Jadi ada berlaku perjanjian lah antara Israel dengan Jordan yang menyebabkan bahawa Israel tidak boleh sewenang-wenangnya berbuat sesuatu ke atas Masjid Al-Aqsa lah. Antara perjanjiannya adalah Masjid Al-Aqsa masih lagi di bawah perlindungan Jordan, cuma di kawasan hanya di kawasan perkarangan masjid sahaja. Di luar masjid, bawah kawalan Israel. Itu menandakan bahawa tidaklah sepenuhnya Masjid Al-Aqsa itu selamat. Israel telah mengambil, seperti yang kita tahu, Israel memang menginginkan Masjid Al-Aqsa tersebut kerana mereka mengatakan bahawa itulah tempat di mana tempat suci mereka, dan mereka memang nak mengambil alih lah Masjid Al-Aqsa. The Temple Mount is in our hands. The Temple Mount is in our hands. Is in our hands. Words that lifted the spirit of the entire nation. We are in Jerusalem and we are... Mereka buatlah berbagai perkara secara perlahan-lahan, proses untuk dikatakan menyahudikan Masjid Al-Aqsa. Sebanyak mereka buat, mereka hapuskan di sekeliling Masjid Al-Aqsa itu kawasan-kawasan penempatan orang Islam, mengambil sedikit demi sedikit bangunan-bangunan di sekitar Masjid Al-Aqsa, sampailah di kawasan di satu tembok di sebelah barat Masjid Al-Aqsa itu dipanggil tembok ratapan orang-orang Yahudi, diambil alih oleh mereka sepenuhnya dan dihapuskan kawasan umat Islam di situ, dan mereka bina kompleks yang sangat besar lah untuk membenarkan orang Yahudi beribadah di situ. Dalam arti kata mereka nak masuk Masjid Al-Aqsa, mereka telah bina satu jambatan khusus untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa melalui satu pintu, iaitu pintu Al-Maghribi. Jadi hari ini kita mungkin tertanya-tanya kenapa orang agama lain boleh masuk tempat ibadah dalam keadaan mereka ini bukanlah datang sebagai pelancong, tapi datang sebagai orang yang nak menguasai atau menjadikan itu milik mereka. Jadi maksudnya berlaku pencerobohan kepada Masjid Al-Aqsa oleh orang-orang Yahudi di bawah perlindungan tentera dan polis Israel.
Jadi apa yang dibuat oleh orang-orang Palestin? Awal-awal dulu mereka ni tak mampu nak buat banyak perkara lah, sebab mereka tidak ada kekuatan. Cuma ya, akhir-akhir ini timbul satu gerakan yang diasaskan oleh Syekh Raid Salah. Syekh Raid Salah ni pemimpin umat Islam di dalam wilayah-wilayah Arab yang berada di dalam Israel pada hari ini. Maksudnya dalam Israel tu memang ada orang Arab Palestin yang dahulu Israel tak sempat nak halau mereka sepenuhnya, so mereka kekal dalam wilayah tersebut, dan mereka ini telah bangkit sedikit demi sedikit di bawah pimpinan Syekh Raid Salah. Dan Syekh Raid Salah telah mengasaskan satu projek yang dipanggil sebagai Murabitun dan Murabitun Al-Aqsa, untuk mengambil orang-orang Islam Palestin, sama ada mereka ini dalam wilayah Israel pada hari ini ataupun di tebing barat, untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa dan melindungi Masjid Al-Aqsa secara berkala. So, mereka ada jadual. Maksudnya pagi siapa, petang siapa, malam siapa yang akan sentiasa memastikan ada umat Islam Palestin berada di Masjid Al-Aqsa dan sekitar Masjid Al-Aqsa, supaya kalau adanya pencerobohan, cubaan untuk menceroboh Masjid Al-Aqsa, mereka akan mampu untuk mempertahankan. Maksudnya mereka dari sudut menghalang, membuat bantahan dan sebagainya, supaya kita tahu Israel memang menjadikan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis sebagai pusat pelancongan. So kalau bila pelancong datang, pelancong melihat berlakunya peristiwa-peristiwa ini, mereka akan tertanya-tanyalah apa yang berlaku. So inilah tugas Murabitun dan Murabitat Al-Aqsa, yang mana majoriti sebenarnya adalah Murabitat Al-Aqsa. Murabitun bagi lelaki, Murabitat wanita. So banyaknya memang banyak wanita lah yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa, yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa daripada diceroboh. Kenapa ramai perempuan? Sebab kebanyakan lelaki tidak dibenarkan masuk ke Masjid Al-Aqsa atas alasan keselamatan oleh Israel lah. So yang boleh masuk hanyalah lelaki yang berumur 60 tahun dan ke atas, ataupun kanak-kanak Palestin berumur 12 tahun dan ke bawah. Tapi wanita tidak ada had umur, semua boleh masuk. Cuma kalau berlaku keadaan di mana ramai wanita yang memang sangat agresif, so mereka ni akan di-ban lah, diharamkan terus daripada masuk Masjid Al-Aqsa, ataupun dikenakan sekatan, contoh 6 bulan, setahun dan sebagainya. Lepas tu baru dah boleh dibenarkan masuk Masjid Al-Aqsa. Jadi berlakulah sekatan-sekatan ke atas rakyat Palestin yang cuba mempertahankan Masjid Al-Aqsa, dan mereka ini menjadi satu simbol lah, sebab pada tahun 2015 berlaku satu keadaan yang agak tegang di Masjid Al-Aqsa, dan ketika itulah timbulnya popularnya nama Murabitun dan Murabitat Al-Aqsa, sebab mereka lah yang muncul sebagai barisan paling hadapan mempertahankan Masjid Al-Aqsa daripada diceroboh dan cuba dikuasai oleh tentera Israel. So itu sedikit tentang Murabitun dan Murabitat Al-Aqsa, yang mana kita perlu ambil tahu dan kita perlu sama-sama membantu mereka lah. Sebab mereka ini adalah barisan harapan yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Dan ketika mana kita tahu sekarang ini, antara tindakan dan langkah agresif Israel adalah mengiktiraf dan meminta dunia mengiktiraf bahawa Baitul Maqdis adalah milik dan ibu negara Israel. So itu memang telah diambil tindakan di peringkat antarabangsa. US di bawah pemerintahan Trump telah mengiktiraf perkara ini, dan itu menjadi satu titik tolak kepada usaha yang sangat agresif untuk Israel mengambil alih Masjid Al-Aqsa. Jadi kita perlu ambil tahu dan kita sokong mereka, dan insyaAllah boleh sokonglah mana-mana usaha untuk kita membantu Murabitun dan Murabitat Al-Aqsa. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Dan kalau anda ada lagi soalan-soalan tentang Palestin yang ingin tanyakan kepada kami, dan untuk kami berikan jawapan, insyaAllah boleh tanyakan di ruangan komen, dan insyaAllah kita akan keluarkan video tentang perkara tersebut, insyaAllah.